Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat kembali semula ke channel Abang. Sebelum Abang masuk kepada cerita, minta maaf sangat-sangat sebab semalam Abang tak buat cerita. Hari cuti hari tu kecoh kita adik-beradik semua mengemaskan rumah ayah mak, terutama store yang dekat belakang. Macam-macam lah keluar, lipas keluar, cicak keluar. Membuatkan abang rasa kepenatan untuk bercerita, tapi tak apa sebab cuti kan, kita jarang-jarang berkumpul adik-beradik. Hari ni abang nak sambung cerita pengalaman yang memang luar biasa untuk hiburan dan pengajaran kita pada hari Selasa. Untuk kita hibur-hibur sambil-sambil nak bekerja, sambil-sambil tengah berehat-rehat pun. Jadi sebelum kita mulakan cerita, marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Ta'ala. Semoga Allah panjangkan umur, murahkan rezeki, berikan kesihatan yang baik untuk kita semua, permudahkan segala urusan kita dunia dan di akhirat. Semoga Allah memberikan syurga buat mak ayah kita, juga memberikan keamanan untuk kita satu dunia dan memberikan umur yang diberkati. Tanpa membuang masa lagi, abang akan kongsikan pengalaman yang abang dapatkan melalui panggilan telefon. Abang mulakan dengan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Cerita kali ini abang dapatkan melalui panggilan telefon, disampaikan oleh abang kepada abang oleh seorang makcik. Dia pangkat makcik yang bernama Makcik Mala, berlaku dekat satu daerah di negeri Johor. Cuma dia mohon untuk tidak diberitahu dekat mana lokasi sebenar kerana ia melibatkan rahsia keluarga. Berlaku pada tahun 1979. Sebenarnya Makcik Mala pada waktu tu dia tak nak kahwin, tapi keluarga dia minta untuk dia kahwin. Sebabnya lelaki yang dia nak kahwin ni adalah seorang anak tunggal kepada satu keluarga yang sangat kaya. Kenapa abang asyik tersasul seorang? Sebabnya dalam keluarga lelaki tu mak mertuanya tak ada. Mak lelaki tu dah meninggal, tinggal bapa dia aja. Cuma bapa dia ni pula bukan sebarang bapa. Ia adalah bapa ayam lah. Dia adalah bapa angkat, bapa tiri. Bukan bapa angkat, bapa tiri. Jadi mula-mulanya Makcik Mala memang tak nak kahwin dengan keluarga ni sebab dia tak kenal, dan pada masa yang sama dia tengah mengenal hati budi seorang lelaki. Cumanya disebabkan lelaki tu belum ada pekerjaan yang tetap, dengan kata lain ekonominya tak berapa nak baik, jadi memang tak ada kesempatan untuk masuk meminang Makcik Mala. Keluarga suami dia pula, waktu tu belum suami lagi kan, suami dia pula memang masuk meminang dia. Segera-segera keluarga Makcik Mala ni terima, kerana pertama disebabkan oleh keluarganya agak senang. Sebab di tahun-tahun itu 1979 tak ramai orang di kalangan kita ni rakyat Malaysia yang senang, tapi keluarga ni memang mempunyai kesenangan luar biasa walaupun hidup dekat kampung. Ada tanah banyak, ada rumah sewa dekat Johor Bahru. Dengan kata lain, kalaulah Makcik Mala pada waktu tu berkahwin dengan lelaki ni, umpamanya macam tidur atas bantal emas. Itulah perumpamaan keluarga yang diberikan oleh Makcik Mala. Untungnya tak boleh nak cerita, tapi hati dia tetap berkata mesti ada yang tak kena dengan keluarga ni, sebabnya kekayaannya lain dan pelik dan lain macam. Jadi selepas berkahwin, benda pertama yang Makcik Mala rasa macam tak berapa nak berkenan sangat, dia kena duduk dekat rumah mertua dia. Alasan suami dia dua. Yang pertama, mereka tak cukup lagi duit untuk pindah keluar daripada keluarga ni. Maksudnya pindah keluar daripada rumah tu. Yang keduanya adalah bapa mertuanya hanya tinggal seorang-seorang. Tapi walaupun tinggal seorang-seorang, mengikut Makcik Mala punya mata, bapa mertua dia tu masih lagi sihat walafiat, umur baru awal-awal 60-an. Tak ada masalah pun kalau nak tinggal seorang ke apa, walaupun rumah tu tak ada orang gaji. Yang keduanya, dia pelik dengan apa yang suami dia cakap, sebabnya tak boleh nak pindah keluar daripada rumah ni kerana masih lagi tak cukup duit. Tak cukup duit, rumah macam ni sepelaung besar, tak cukup duit, ambil je lah duit dekat bapak tu. Itulah yang Makcik Mala rumut-rumutkan. Tapi suami dia kata alasannya dia nak bergerak, nak berdiri atas kaki sendiri, tak nak pakai harta keluarga. Itu sebenarnya alasan. Nanti abang cerita dekat hujungnya kenapa.
Jadi diorang pun tinggallah bertiga dalam rumah tu. Pada awal-awal perkahwinan tak ada apa-apa masalah. Cumanya bapa mertua dia ni ada satu perangai yang memang, bukan satu, beberapa perangai yang memang tak masuk akal dan agak pelik. Yang paling pelik adalah dia suka main hagah-hagah, sergah-sergah. Kalau abang panggil hagah-hagah lah kan. Dia macam sergah-sergah. Sewaktu makcik Mala nak keluar daripada bilik air, dia duduk dekat belakang pintu. Bila makcik Mala keluar, disergah. Makcik Mala terkejut. Saya baik tak terlucut, makcik Mala cakap. Sebab waktu keluar daripada bilik air, kita mestilah bukan kita yang makcik-makcik kan, perempuan-perempuan mestilah berkemban, bertuala ataupun berbaju, tapi tidak begitu lengkap lah pakaiannya. Sekali dikejutkan, main sergah-sergah oleh bapa mentua. Tak kegila orang tua ni, dia kata. Yang keduanya, setiap kali kalau dia nak tidur petang, selepas masak ke apa, mesti bapa mertua dia panggil dengan panggilan manja. Anak abah, anak abah. Ya Allah, kalau abang mampuk aja kau, bapa mertua macam tu. Syaitan betul lah. Itu menakutkan. Nanti abang ceritalah kenapa bapa dia perangai macam tu. Relax dulu, sabar je. Jadi dia kata itu adalah antara perangai pelik bapa dia. Dan dia ceritakan perkara ini pada suami dia. Suami dia tak kata tak. Suami dia percaya apa yang dikatakan oleh isteri dia. Suami dia cakap dulu semasa mak mertua bini dia lah masih lagi hidup, iaitu mak suami dia, memang rumah ni ada beberapa orang gaji, tapi semua orang gaji dia tak tahan nak bekerja dengan keluarga ni. Sebabnya bapa dia ni memang mata keranjang. Memang jenis pantang tengok perempuan, memang diusik-usik je. Mana ada orang gaji yang tahan. Mak dia dah tak boleh buat apa sebab mata waktu tu mak dia memang dah sakit sebelum mak dia meninggal lah kan. Ni pula bapak tiri. Dulu dia ada bapak dia meninggal. Lepas tu mak dia kahwin dengan lelaki ni. Masa bapak dia kahwin, suami kepada makcik Mala masih lagi sekolah rendah. Tak boleh nak buat bantahan. Mak jangan kahwin, mak tak boleh lah kan. Mak dah nak kahwin, perangai bapak tiri dia pula macam pelik-pelik. Dia sejak daripada tu tak ada orang gaji dekat rumah tu. Jadi apa yang diceritakan oleh si isteri makcik Mala ni, memang suami dia percaya. Cuma suami dia cakap, tolonglah bagi tempoh, saya nak kumpul duit dan saya akan bawa awak keluar daripada rumah ni. Tapi sementara waktu tu awak jaga diri. Saya tak boleh nak buat apa-apa. Apa-apa pun kalau awak rasa tak selamat, duduk dalam bilik dan kunci pintu. Jangan keluar. Kalaupun bapa mertua minta buat yang pelik-pelik, jangan nak. Okey, dah fahamlah dengan situasi. Tapi sejak daripada tu makin galak bapa mentua dia, main sergah-sergah. Kali ni dia kata selepas tu dia dah main cuit-cuit pula. Cuit punggung, cuit. Memang perangai memang tak boleh diikut lah, minta jauh lah dia kata. Pada satu malam tu, waktu tu dia kata dia masih lagi, kalau tak silap abang, dalam sebulan lebih sikit lah kahwin lepas tu. Entahlah kenapa malam tu makcik Mala tiba-tiba terasa macam nak bangun, nak semayang. Puncanya dia siang tu dah tidur banyak sangat. Jadi bila malam tu lebih kurang pukul 4, pukul 3 tu, dia rasa macam segar pula mata dia. Dia kejut suami dia cakap dia nak ambil semayang dekat dapur, lepas tu dia nak semayang malam. Suami dia kata tak apalah, nanti apa-apa pun beritahu dia kalau ada apa-apa yang perlu pertolongan. Jadi pergilah ambil semayang. Waktu dia ambil semayang tu dekat kawasan dapur, keseluruhan rumah boleh dikatakan ada lampu, tapi lampunya memang sangat samar-samar. Dalam kesamaran lampu tu, banyak kali juga perasannya makcik Mala kata nampak macam ada kelibat orang berjalan-jalan. Tapi bila ditenung betul-betul, mungkin perasaan. Selepas habis semayang, makcik Mala pun balik semula ke bilik. Ini baru sebulan kahwin. Balik semula ke bilik nak solat. Tengah-tengah dia solat malam, tiba-tiba bahu dia dipegang oleh seseorang, menyebabkan makcik Mala melanting, terkejut sebab benda tu di luar daripada jangkaan. Dah lepas terkejut, melompat dekat atas katil. Suami dia pun terkejut. Suami dia tanya kenapa pula. Lepas tu dia kata waktu dia solat, tiba-tiba ada orang pegang bahu dia. Suami dia tak cakap macam selalu je. Kalau suami-suami akan cakap, alah itu bayangan aja, tak payah hirau, awak tengah menghadap Allah Ta'ala. Kukuhkan iman,
Fokus. Selalu suami-suami cakap macam tu. Tak, suami makcik malam kata apa? Tak apa, tidur. Tak payah semayang malam ni, kita tidur. Kalau awak nak semayang, abang temankan. Tak adalah cakap semayang sama-sama kan. Abang temankan. Tapi makcik malam kata dia dah tak berani dah. Walaupun bilik terang pada waktu tu, dia pun sama-sama tidur dengan suami dia. Cerita ini akan melangkah ke babak yang lebih ekstrim. Sejak daripada tu, memang banyak kali nampak orang melintas dalam rumah. Sama ada siang ataupun malam. Kadang-kadang orangnya tinggi, kadang-kadang orangnya rendah. Tapi memang tak pernah nampak bayangan yang secara tepat. Setiap kali makcik Mala nampak bayangan-bayangan tu, dia akan cerita dekat suami dia. Dan suami dia mohon sangat-sangat memahami keadaan. Dia nak kumpul duit, dia nak keluar daripada rumah tu bawa bini dia. Tapi hanya sedikit lagi masa yang diperlukan untuk duit ni cukup terkumpul untuk bayar deposit rumah baru. Makcik Mala faham tentang suami dia. Sebab suami dia bukan kerja-kerja yang biasa. Bukan kerja-kerja yang luar biasa. Suami dia kerja pejabat je. Jadi dia kata memang mengambil masa sikit untuk keluar daripada rumah tu. Nak jadi satu cerita, pada satu malam, Makcik Mala tengah tidur pada waktu tu. Lupa abang nak beritahu, waktu tu Makcik Mala dah duduk dengan keluarga ni selama 4 bulan. Dan dia pada waktu tu baru je disahkan mengandung. Dia kata pada satu waktu tu, malam dia kata, tengah dia tidur, tiba-tiba tengah malam ni dia kata, tiba-tiba dia rasa kaki dia rasa geli je. Macam ada yang menggeletik-menggeletik. Dia pun buka lah mata. Rasanya macam ada binatang dekat kaki dia. Dalam keadaan bilik yang tak berapa nak terang, dia kata, lampu ada tapi dekat kawasan luar rumah. Maksudnya luar pintu, bukan dekat dalam bilik. Jadi dalam keadaan yang samar-samar tu, dia tenung-tenung, apa pula ada yang dekat kaki aku, dia rasa geli-geli, dia kata. Dia pun bangun. Bila dia bangun, dia tengok ada lidah warna merah menjilat tapak kaki dia. Menjeritlah Makcik Mala. Disebabkan dia punya jeritan tu kuat tu, suami dia pun terbangun. Suami dia tanyalah apa sebenarnya. Jadi Makcik Mala ceritalah yang dia nampak ada lidah menjilat-jilat kaki dia. Dah semalaman laki bini dia kerisauan. Takut apa-apa yang terjadi selepas tu. Jadi Makcik Mala tanya, kenapa pula benda pelik? Sejak daripada dia pindah rumah ni, macam-macam benda pelik. Ini pula ada orang jilat kaki. Suami dia kata, sabar dulu. Kita doa sama-sama supaya kita cepat keluar daripada rumah tu. Malam tu, dia orang tak dapat tidur sampailah ke esok pagi. Bila besok pagi tu, dah jadi ketakutan. Lupa abang nak cakap. Malam tu, dia orang, si Makcik Mala kata, dia dah pakai stokin. Dan sejak daripada malam tu, setiap malam dia akan tidur pakai stokin. Dan sejak dia pakai stokin, dah tak ada lagi benda-benda menjilat. Benda yang menjilat kaki dia tu orangnya hitam. Tak nampak macam bentuk manusia, tapi orangnya hitam, lidahnya warna merah dan lidahnya seolah-olah macam bercabang. Itu je yang Makcik Ramlah. Makcik Mala. Makcik Mala nampak. Okay. Jadi dia kata dah tidur pakai stokin, dah aman lah kan. Satu hari tu, waktu suami dia pergi kerja, tiba-tiba bapak mentua dia tengah lipat kain masa tu. Lipat kain, tiba-tiba bapak mentua dia tepuk belakang dia. Tanya, kenapa tidur selalu pakai stokin? Sejuk ke? Dia kata. Waktu tu Makcik Mala terus tak terfikir ni, dia kata. Dia terus jawab, tak ada bah, dia kata, ada tak selesa pakai stokin sejak mengandung ni. Lain kali dia kata, kalau nak tidur jangan pakai stokin, buka stokin, nanti rimas, dia kata. Senang kalau nak ke bilik air, takut nanti kalau pakai stokin ke bilik air, nanti terpijak air kan dah susah, dia kata. Jangan pakai stokin. Makcik Mala pun macam senyum sini je lah. Selepas bapak mentua dia berlalu, waktu tu baru dia terfikir, macam mana orang tua ni tahu? Dia kerja yang jilat, tapi tak nampak macam dia. Kenapa dia tahu? Balik dia, laki dia balik je, dia terus cerita, abang nak tahu tak bapa, abang cerita tanya pasal stoking gini semua. Lepas tu suami dia diam je, dengar apa yang isteri dia ceritakan. Jadi malam tu suami dia terus sebelum tidur, suami dia baca Yasin dan dia letakkan air dekat Yasin tu. Yasin tu diulang-ulang baca banyak kali, dan setiap kali bacaan tu disertakan dengan bacaan-bacaan lain. Jadi sepanjang malam selepas isyak, daripada pukul 9.30 malam sampai menenjak ke pukul 11 malam, suami dia baca Yasin yang berulang-ulang disemburkan kepada air. Lepas habis tu, bini dia tanyalah, Makcik Mala tanyalah, kenapa pula nak kena baca Yasin dekat air ni?
Suami dia cakap, ini je ikhtiar yang kita boleh buat untuk mengelakkan benda-benda buruk berlaku. Dan selepas habis tu, suami dia tutup pintu bilik dan suami dia renjiskan air tu dekat daun pintu. Ni rumah kampung kan, ada daun pintu bilik kan. Dia renjiskan dekat daun pintu. Barulah Makcik Mala faham yang sebenarnya air Yasin tu bertindak sebagai peninding. Jadi dia tanya dengan suami dia, berkesan ke tidak? Kita cuba, kata suami dia. Demi untuk keselamatan kita berdua, kita berdoa kepada Allah Ta'ala, semoga semuanya berjalan lancar. Malam tu diorang tidur macam biasa. Tengah-tengah tidur, tiba-tiba pintu diorang digegarkan. Seolah-olah macam ada orang nak masuk dekat dalam bilik tu daripada luar. Menyebabkan Makcik Mala dengan suami dia terbangun daripada tidur. Dah tergamam semalam-malaman tengok pintu tu digegarkan. Bukan gegarannya berlaku setiap masa, tak, dia kata. Tapi selang 10 minit gegar sekuat-kuatnya. Kan selang 10 minit gegar lagi. Sepanjang malam sampai ke subuh, menyebabkan mereka suami isteri tak dapat nak lelapkan mata. Dan bila besok paginya bapa mertua dia marah betul pada suami dia lah. Dia kata, lain kali dia kata jangan buat benda-benda kurafat dalam rumah, dia kata. Jangan buat benda-benda yang menyusahkan orang. Anak dia diam aja. Sebenarnya Makcik Mala kata dia nak cakap dengan bapa mertua dia, apa yang suami dia buat bukanlah kurafat, tapi tak usaha kepada Allah Ta'ala, mohon pertolongan. Tapi suami dia ni memang tak menjawab, diam aja. Mungkin sebab menghormati seorang ayah. Dan dia tahu sebenarnya siapa ayah dia. Oh, jadi pagi tu sebelum suami dia pergi kerja, memang kau suami dia kena herdik. Siap bapak dia kata, lain kali malam ni jangan dibuat benda-benda kurafat lagi. Sebab dia kata kalau benda-benda kurafat ni merosakkan hubungan bapak dengan ayah. Jadi sejak daripada tu suami dia tetap juga buat. Pasang baca Yasin dekat air dan siram dekat pintu. Dan esok pagi bapa mentua dia mesti marah. Marah yang teramat sangat. Lupa abang nak beritahu, walaupun Makcik Mala mengandung pada waktu tu, dia tak beritahu dekat suami dia. Tak beritahu pada ayah mertua dia. Jadi disebabkan tu, lama kelamaan setiap hari pagi suami dia kena marah dengan bapa mentua dia. Akhirnya suami dia terlepas perkataan ini. Saya buat macam ni sebab saya nak melindungi Mala daripada gangguan-gangguan lain. Sebab Mala tengah mengandung. Bila dengar Mala tengah mengandung, bapa mentua dia nak tahu buat apa? Bapa mentuanya berjoget gembira, seolah-olah macam satu benda yang seronok sangat. Dia kata lama dah abah tunggu. Berjoget-joget. Dia kata bukan berjoget, kan abang berjoget kat sini kan ramai yang muntahkan. Dia berjoget-joget lah. Berjoget-joget. Dia kata gembira sangat menantu dia mengandung. Lepas habis tu, Makcik Mala dengan suami dia dah rasa pelik lah. Pula bapak mentua dia gembira lain macam. Ini mesti ada benda yang tak senonoh ni. Selalunya kalau gembira pun sebut Alhamdulillah, Allahu Akbar gitu. Tapi yang ini tak, diberjogetkannya. Jadi dia orang mula berhati-hati. Termasuk Makcik Mala. Makcik Mala nak aja tanya dengan suami. Bukan nak, dah banyak kali tanya dengan suami dia, siapa bapak mentua dia sebenar. Tapi suami dia kata dia akan ceritakan bila sampai masanya. Jadi sejak daripada tu, rutin harian mereka suami isteri adalah baca Yasin sebelum tidur dekat air untuk dijadikan sebagai air pendinding. Adalah selepas tu tidur pakai stokin, dan dalam bilik tidur tu ada lampu tidur supaya mengelakkan daripada bilik tidur terlalu gelap. Kalau Makcik Mala rasa tiba-tiba nak terbuang air waktu malam, suami dia sanggup temankan. Walaupun pada waktu tu esok paginya suami dia kena bangun pagi pergi kerja. Seperti yang ditunggu-tunggu, yang kita semua harapkan. Abang pun harap sewaktu dengar cerita ni. Tiba-tiba satu hari tu balik daripada kerja, hari Jumaat, hari Khamis, dapat berita, suami dia beritahu duit dah cukup, mereka akan pindah keluar daripada rumah. Dan dia beritahulah berita gembira ni pada isteri dan juga bapa dia. Pada waktu tu Makcik Mala kata dia lah orang yang paling gembira, tapi bapa mertua dia lah yang paling sedih. Yang paling sedih, mengamuk-ngamuk, marah-marah. Jadi dia kata, kenapa nak keluar daripada rumah ni? Rumah ni banyak bilik kosong. Rumah ni makan pakai cukup. Kita orang kaya. Tapi suami dia kata alasannya adalah untuk hidup berdikari. Tu bapak dia kata, ni kau benci dengan aku, kau kena hasut dengan Mala ke? Ni kena bencikan dengan aku ni. Tak payah keluar. Banyak kali bapak dia berkeras tak nak keluar, tak kasih terkeluar, tak kasih keluar.
Dan akhirnya bapa mentua dia mengugut, kalau keluar juga daripada rumah ni, dia tak akan dapat 1 sen pun harta. Pernah dengar kan dialog ni kan? Macam ibu mertua aku. Dia 1 sen pun tak dapat kalau dia keluar daripada rumah ni. Suami dia kata tak apa, dia kata bah, dia kata yang penting abah sihat dan rumah tempat kami tinggal tu nanti tak berapa jauh. Lalu tu bapak dia kata, kalau macam tu kau bawakan abah pergi rumah tu dulu, abah nak tengok-tengokkan. Dengan kata lain dia nak alamat. Tapi suami dia cerdik, tak nak beritahu untuk mengelakkan nanti kan jadi apa-apa kan bahaya pula kan. Jadi disebabkan tu bapak dia jadi makin marah, dan disebabkan bapak mentua dia makin marah, hari tu juga dia orang nak pindah. Tapi barang yang dia orang bawa tak banyak sangat. Ada banyak baju-baju je. Sebab dia orang walaupun duduk rumah tu kan kurang daripada setahun. Jadi memang tak banyak barang lah, baju-baju yang dibungkus-bungkusnya. Jadi pada hari tu mereka berdua, makcik Mala kata dengan suami dia, membungkuslah macam-macam baju. Bungkus, entah kenapa bungkus-bungkus baju banyak lagi, bungkus-bungkus baju banyak lagi. Ada kesumpahan ke apa ke, terdetik juga dalam hati, tapi dia diam aje lah. Dia kata patutnya bungkus baju tu boleh habis dalam masa dalam 1 jam 2 jam, sebab tak bawa perabot apa pun. Tapi bungkus baju tu sampai ke petang dan nak sampai ke maghrib. Lepas tu dah habis bungkus baju dan nak pindah, malam tu juga hujan. Hujan turun selebat-lebatnya, seolah-olah macam tak membenarkan mereka pindah malam tu. Bila dah hujan turun lebat macam tu, dan dengan suami dengan keadaan yang penat, makcik Mala pun dalam keadaan yang mengandung, memang batal lah nak keluar daripada rumah tu. Terpaksalah pindah besok pagi. Sebabnya suami dia ada motor je, kalau nak pindah kena pakai taksi. Tak muat kalau nak bawa beg-beg tu semua. Jadi diorang kata makcik Mala berpakat dengan suami dia, tak payahlah pindah malam ni, kita pindah besok pagi. Bapa mertua dia tak adalah gembira, tapi rasa macam puas. Muka dia tu macam padan muka kau, macam tu, macam mengejek-ngejek. Tapi suami dia tetap juga hormati bapa dia. Dan ni nak masuk babak klimak ni. Okey, malam tu bila dah terlalu penat sangat, mereka suami isteri tertidur. Bila tertidur, makcik Mala kata memang dia tertidur dengan hujan lebat dekat luar tu. Memang satu fenomena yang seronok lah nak tidur kalau hujan luar kan. Hujan kat luar, sejuk lah cuaca. Tengah-tengah tidur tu, entahlah pertolongan daripada Allah Ta'ala, tiba-tiba makcik Mala terjaga daripada tidur. Kenapa dia boleh terjaga? Sebab baru dia teringat ayat Yasin belum lagi disebar-sebarkan, dicercik-percikkan dekat dinding, dekat pintu masuk. Jadi pada waktu tu dia pun kejutlah suami dia dengan keadaan slow-slow. Bang, bangun bang. Suami dia diam aja, macam tak bergerak apa. Dia kejut lagi, bang, bangun bang. Tapi suami dia tak bergerak. Lalu dia bisik kat telinga, bang, ayat Yasin belum lagi letak dekat pintu. Saya takutlah. Makcik Mala cakap macam tu. Tetap juga suami dia tak bergerak, diam aja. Dia pun dah tak tahu nak buat apa. Dia pun cubalah cari bangun, nak cari ayat Yasin, dia cadangannya, nak cari ayat Yasin. Tapi bila dia baru nak turun daripada katil, pintu bilik dia terbuka. Nak tahu kenapa terbuka? Sebab bapa mentua dia masuk dalam bilik tu. Dia waktu tu duduk dekat atas katil, tergamam, diam, tak tahu nak buat apa. Jadi dia diam aja tengok bapa mentua dia masuk. Lepas tu bapa mentua dia duduk dekat hujung kaki. Ui, seram. Dia duduk dekat hujung kaki. Lepas tu dia entah macam mana makcik Mala kata, dia keluarkan kaki dia daripada selimut. Dia sendiri yang buat. Dia pun tak tahu kenapa dia boleh buat macam tu. Dia keluarkan kaki dia daripada selimut. Lepas tu bapak dia mencangkung, bapak dia gigit ibu jari kaki sampai berdarah. Dan dia biarkan bapak dia gigit ibu jari kaki sampai berdarah. Ngeri. Waktu tu makcik Mala diam aja. Dia tak boleh nak buat apa. Dia biarkan. Dia rasa macam benda tu normal. Itu perasaan dia pada waktu tu. Dia biarkan bapak dia gigit kaki, gigit. Gigit itu bukannya gigit yang geli ke apa, gigit yang kesakitan. Tapi dia tak rasa, dia rasa sakit tapi dia biarkan. Dan bapak dia tu hisap dekat darah dekat ibu jari kaki dia tu memang agak lama, banyak. Tapi makcik Mala kata dia sedar. Dia bukan mimpi, dia sedar. Dan dia tak boleh nak buat apa. Dia tak tahu berapa lama bapak dia sisap jari dia tu, darah dekat jari tu. Tahu-tahu dia dah pingsan. Sedar-sedar daripada pingsan, dah subuh rupanya. Bila dia bangun subuh, dia tengok suami dia baring. Benda pertama yang dia cek adalah ibu jari kaki.
tengok memang betul ada dua tanda macam kena patuk dengan ular, tajam, sakit gila dia kata. Tak tahu macam mana nak cakap. Dia pun kejut lah suami dia, buahlah gegar-gegar suami dia. Akhirnya suami dia terbangun, suami dia tanya soalan, awak okey ke tidak? So, dia pun kata dia tak tahulah sama ada yang dia alami ada mimpi ke atau bukan. Tapi bini dia tunjuklah, makcik Mala tunjuk, tengok kaki saya ni ada dua gigitan. Suami dia terdiam. Bahaya, dia kata. Esok pagi kita kena keluar daripada rumah ni segera. Dia kata ada benda yang mengacau awak ni, dia kata. Jadi suami dia kata sepanjang malam tadi, sewaktu bini dia kena gigit dengan bapa mentua dia, suami dia nampak, tapi suami dia tak boleh buat apa-apa. Tapi bini dia kata, makcik Mala kata dia nampak suami dia tidur. Suami dia kata dia tak tidur waktu-waktu tu. Dia bangun, dia tengok yang bapa mentua dia gigit ibu jari bini dia, tapi dia tak boleh buat apa-apa. Bila dia dengar penjelasan daripada makcik Mala, barulah dia faham. Sebenarnya dia memang tak bangun, tapi cuma mungkin pemikiran dia ataupun roh dia sendiri yang terbangun, yang nampak kejadian tu. Dia dengan makcik Mala sebenarnya dah kena pukau dengan ayah dia untuk membenarkan ayah dia gigit ibu jari kaki. Dan besok paginya memang dia orang berdua terus pindah rumah baru, tak bagi tahu alamat dekat bapa mentua dia. Dan sejak daripada tu bapa mentua dia tinggal seorang-seorang dekat rumah tu, dan suami dia yang sendiri yang balik. Dia tak pernah balik, dia tak berani. Dah habis bersalin, dah mengandung anak baru, tak balik jumpa bapa mentua. Dia kata tak adalah salah, sebabnya bapa mertua tu bukanlah bapa mertua sebenar, tapi bapa tiri kepada suami dia. Dia rasa macam tak berdosa. Dia kata okey je. Cuma akhirnya kesudahannya ayah dia meninggal seorang-seorang dekat rumah tu. Bila satu hari suami dia datang balik, tengok ayah dia dekat atas katil dah cegang macam tu, meninggal dah. Tapi itulah dah nasibnya macam tu. Barulah suami dia cerita, bila bapa mentua dia meninggal, anak dah 5 orang masa tu, dah besar-besar anak dia, barulah suami dia cerita sebenarnya apa yang diamalkan oleh bapa mertua dia. Maksudnya bapa tiri kepada suami dia. Semua orang dapat teka, iaitu bapa kepada suami dia ni beli 2 benda. Satu hari raya, hantu raya. Yang satu lagi toyol. Itulah menyebabkan punca kenapa bapa dia ni memang sangat kaya, dan kenapa suami dia ni memang tak nak ambil duit daripada bapa mertua dia. Sebabnya dia tahu hasil bapa mertua dia daripada hasil yang tak halal, dan dia memang nak berdiri atas kaki sendiri. Satu lagi kenapa dia tak ambil duit daripada bapa mertua dia, sebabnya bapa dia kan, bapa tiri dia, sebab kalau ambil duit tu, dia dah macam jadi perjanjian. Segala ilmu yang datang daripada bapa dia ni akan jatuh kepada dia. Itu yang dia tak nak. Dia usaha sendiri, asalkan dia kata yang penting anak bini dia selamat. Dan kat mana kejadian ni berlaku dekat negeri Johor, cuma abang tak boleh nak bagi tahu lokasinya kerana dia berkaitan dengan rahsia keluarga. Terima kasih sangat-sangat sudah dengarkan cerita yang abang sampaikan. Abang minta maaf semalam tak ada cerita. Hari ni bawa ada cerita, buat hiburan dengan kita punya hiburan dan juga pengajaran untuk semua. Jadi sebelum abang tamatkan cerita, ada beberapa ucapan yang abang sampaikan. Ucapan yang pertama datangnya daripada seseorang yang bernama Haizar Yub. Dia nak sampaikan ucapan selamat menyambut ulang tahun perkahwinan buat abangnya dan juga kakak iparnya, iaitu Ruhi Hayat dan juga Nur Asnani, dengan ucapan selamat menyambut ulang tahun perkahwinan. Semoga kekal hingga ke syurga dan semoga sentiasa dalam rahmat Allah, diberikan rezeki yang melimpah ruah. Amin ya rabbal alamin. Ucapan yang kedua datangnya daripada seorang suami yang bernama B. Dia nak sampaikan ucapan selamat hari jadi buat isterinya yang bernama Akma, yang mana hari jadinya jatuh pada 6 hari bulan 2, dengan ucapan selamat hari jadi buat isteri tersayang. Semoga panjang umur, dimurahkan rezeki, diberikan kesihatan yang baik dan sentiasa gembira. Amin ya rabbal alamin. Di kesempatan ini, abang nak mengucapkan selamat menyambut ulang tahun perkahwinan buat Najib, Encik Najib dan juga Puan Najiah, yang mana tarikh perkahwinan mereka jatuhnya pada 10 hari bulan 2, genap 7 tahun sudah perkahwinan ni. Dengan ucapan selamat menyambut ulang tahun perkahwinan, moga kekal hingga ke syurga, mawaddah warahmah,
Mawadah warahmah, apa lagi tu abang lupa. Yang penting semoga kekal bahagia hingga ke syurga, diberikan rezeki yang melimpah ruah dan sentiasa dalam rahmat Allah. Sakinah mawadah warahmah. Amin. Ucapan yang seterusnya datang daripada Najiah. Puan Najiah, dia nak abang sampaikan ucapan hari jadi buat 3 orang yang penting dalam hidup dia. Yang pertama ialah dirinya sendiri, yang mana tarikh lahirnya jatuh pada 3 hari bulan 1 genap umur 34 tahun. Yang kedua anak bongsunya yang mana lahir pada 8 hari bulan 1 genap umur 2 tahun. Dan anak sulungnya pada bulan 1 genap masuk umur 6 tahun. Dengan ucapan selamat hari jadi buat kalian bertiga daripada JSPL. Semoga dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, diberikan kesihatan yang baik dan dipermudahkan segala urusan dunia dan di akhirat. Ucapan yang seterusnya datang daripada Cik Kemar. Dia nak sampaikan ucapan hari jadi buat dirinya sendiri yang mana jatuh pada 9 hari bulan 2 dan juga suaminya Izam Syahrin. Hari jadinya jatuh pada 19 hari bulan 2, berjarak 10 hari daripada bini dia. Dengan ucapan selamat hari jadi buat kalian berdua. Semoga Allah panjangkan umur, murahkan rezeki, diberikan kesihatan yang baik dan dipermudahkan segala urusan. Ucapan yang seterusnya datang daripada Cik Kemar. Dia kata dia nak sampaikan ucapan selamat menyambut ulang tahun perkahwinan buat bonda dan ayahandanya, iaitu Roziah, Puan Roziah dan juga Encik Pahimu. Dengan ucapan selamat menyambut ulang tahun perkahwinan, semoga kekal bahagia hingga ke syurga, sakinah mawaddah warahmah, semoga dalam rahmat Allah. Amin ya rabbal alamin buat ayah dan bondanya. Dan ucapan seterusnya datangnya daripada seseorang yang bernama Kak Noritab. Dia nak mohon kita semua hadiahkan Al-Fatihah buat suami kepada sepupu dia, iaitu Rosman Jupri, yang mana telah pun dijemput ilahi pada 9 hari bulan 2 yang lepas akibat daripada stroke. Jadi di kesempatan ini marilah kita sama-sama hadiahkan Al-Fatihah dan selawat Nabi buat almarhum Rosman Jupri. Semoga dalam rahmat Allah sentiasanya, diterima amal baiknya dan berada dalam taman-taman syurga. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih sangat-sangat sudah dengarkan cerita yang abang sampaikan hari ini. Moga-moga jadi hiburan dan iktibar dan pengajaran untuk kita semua. Dan pada yang belum menonton abang punya TikTok, abang dah beberapa hari ni memasak. Padahal abang bukan orang memasak, tapi abang nak cuba setiap resepi dengan perapan sate yang mak abang dan ayah abang hasilkan. Oh, rupanya dia boleh masak macam-macam. Dan tu yang abang kongsikan kepada semua. Sedap-sedap pula tu abang cuba. Sendiri buat, sendiri puji, sendiri makan. Dan pada yang nak dapatkan perapan sate dan juga sambal lara, coklat mousse, masih lagi abang jual dekat TikTok ada, dekat Shopee ada. Abang letakkan link-link di bawah setiap video. Perapan sate tu masih lagi promosi RM19.50. Lepas ni harganya dah lain. Hingga berjumpa lagi esok hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.